Mereka jual diri mereka, mereka lebih-hela ambil kekufuran yang mendustakan Nabi Muhammad dan juga kitab yang diturunkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Itu mereka dustakan. Mereka jual diri mereka, tak apalah. Walau mereka dah tahu kebenaran tadi. Contoh kita kalau seorang nak dapat kebenaran ke hidayah, petunjuk, bukan suatu benda yang mudah. Contoh bagaimana seorang kafir, contoh tanya orang mu'allaf, bagaimana dia nak mendapat cahaya Islam? Dia cukup unik cara dia. Bukan cara yang boleh diusahakan semata-mata, tidak. Kalau bukan dengan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tadi tuan-tuan dah dapat hidayah itu. Hidayah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW, kebenaran apa yang disebut dalam kitab Taurat, kemudian kebenaran mukjizat Nabi Muhammad. Tapi tuan-tuan mereka tak boleh terima. Sebab apa? Hasad dengki. Nanti tuan-tuan akan lihat sifat hasad dengki mereka. Jadi buruknya sifat mereka tadi, sanggup menjual agama, iman semata-mata, tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad SAW sebab dia dari bangsa Arab. Itu sebab utama dia. Lihat tuan-tuan, sebab yang mereka lihat tadi, dia bangsa Arab, akhirnya wujud sifat hasad dalam diri orang Yahudi tadi. Wujud sifat hasad dengki. Hasad kan dia kaum-kaum bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel. Dan demikian juga mereka beranggapan kalau ikut Nabi Muhammad SAW, mereka akan jadi fakir. Sebab Muhammad bukan dari orang yang kaya, Muhammad bukan dari keturunan bangsawan. Sedangkan Yahudi ketika itu mereka memonopoli ekonomi di Madinah. Mereka cukup kaya ketika itu. Sebelum tuan-tuan dan Allah sekalian, ni sebelum Nabi SAW bertapak lama di Madinah, sebelum sebelum Sayyidina Uthman bin Affan yang akhirnya dia memonopoli perdagangan di Madinah. Sebelum Uthman bin Affan mulakan langkah-langkah itu, Yahudi lah yang berkuasa di Madinah. Bahkan di seluruh kawasan tanah Arab tadi, Yahudi mewakili tanah Arab, mereka yang memonopoli perdagangan ekonomi antara bangsa ketika itu. Jadi kalau ikut Muhammad ni, siapa orang miskin? Dahlah anak yatim. Maka mereka melihat sebuah kekurangan pada Rasulullah SAW. Untuk apa mengikut orang yang lebih hina? Mereka merasa diri mereka mulia. Itu satu. Yang kedua, mereka bimbang kalau ikut Muhammad hilang pengaruh. Yang selama ini mereka lah di tempat nombor satu, nanti bangsa Arab dia nombor satu. Sebab ketua nombor satu orang Arab. Macam kita lah, last kali tuan sekalian orang nampak orang Melayu nombor satu. Kerana mereka bimbang orang Melayu yang jadi nombor satu di dalam Malaysia ini, akhirnya mereka cuba untuk menjatuhkan, paling kurang menjadi pendamping kepada nombor satu kiri kanan. Lama-lama mereka boleh naik. Lihat di sebagian negeri yang sudah terbukti. Jadi satu, tuan-tuan sekalian, mereka lihat seperti itu. Mereka cukup iri hati bila bangsa lain yang duduk di atas kan hilang pengaruh. Kalau Perdana Menteri Melayu, sudah tentu pengaruhnya orang Melayu lebih kuat. Kalau Cina, akan jadi Cina yang lebih kuat. Semua majoriti Cina akan menyokongnya. Bila Melayu, semua Melayu akan sokong. Itu secara normal kan. Maka kan itu Yahudi tadi takut, bila orang Arab yang jadi pemimpin, maka kekuasaan itu akan berpindah kepada orang Arab. Demikian juga tuan-tuan sekalian, kerana mereka nak kuasai masjid. Kan orang Yahudi nak kuasai masjid. Kenapa? Mereka tidak mahu kebenaran akhirnya terbongkar. Atau mereka tak nak kebongkaran terbongkar, akhirnya mereka kuasai masjid. Zaman kita pun ada masjid akhirnya dipenjarakan. Tujuan mereka berebut untuk mengisi jawatan dalam masjid orang Yahudi tadi. Mereka jadi rahib, menjadi ahli ibadah, menjadi imam di masjid. Kalau tengok Yahudi tak solat ke? Mereka solat. Jadi imam di masjid, memegang jawatan kuasa di masjid untuk apa? Untuk mempengaruhi orang-orang yang datang ke masjid, ke rumah Allah. Dan itu mereka boleh terus menghasut orang-orang untuk membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, cukup dahsyat. Perjalanan yang dilalui oleh Nabi SAW dilalui oleh umatnya pada hari ini. Kita semua tidak sebagai masjid membelenggukan program-program majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah. Saya satu tempat tak boleh masuk. Kenapa? Sebab nama Ustaz Ubadillah. Dahsyat. Sebab apa tak boleh nama Ustaz Ubadillah tu? Ada Ustaz Mak Isa. Lagi dahsyat. Ustaz Mak Isa tu sebab apa? Dia tu warna pokok habis. Tuan-tuan lihat. Sedangkan tuan-tuan sendiri menyaksikan apa yang disampaikan. Adakah api-api permusuhan? Saya suruh kita pergi berdemo ke, jom kita jatuhkan sekian-sekian, ada? Tidak ada. Yang kita sampaikan kebenaran tentang apa disampaikan dalam Al-Quran daripada hadis Nabi SAW. Itulah yang dimainkan peranan oleh siapa? Yahudi tadi. Mereka cuba untuk kuasai masjid. Demikian orang ini ingat bagus nak pegang jawatan tadi, jadi imam, jadi bahagian biru dakwah.
tetapi tidak diisi dengan pengisian dakwah. Just dia makan duit gaji, elang yang dia dapat, tapi pengisian yang tidak ada. Bukan kerana orang tak nak mengisi, tapi dia tak nak orang isi. Itu yang terbalik. Dia tak nak orang isi pengisian dalam itu. Ada sebagian tempat yang di kalangan jemaah kita, tuan-tuan sekalian, bingung dakwah. Dia nak buat program agama tak boleh. Dia nak, tapi yang lebih berkuasa dari dia tak nak. Lalu untuk apa kamu cuba merebut jawatan itu? Dan ini persoalan ni. Untuk apa kita pegang tadi? Bukan untuk mengimarahkan rumah Allah, tetapi merosakkan rumah Allah dan menambahkan kebencian orang kepada rumah Allah. Hari ini. Jadi benda yang Yahudi buat ni sama. Sebahagian daripada kita cuba mengikut rentak Yahudi, dan ini yang Yahudi tadi suka dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan Allah sekalian, Yahudi tadi tuan-tuan sekalian, dia memilih apa ni bila ulama menyebut tentang tafsiran ini yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan, bernilainya suatu perkara tadi, perniagaan dia bila kita lihat untung dan rugi ataupun banyaknya nilai tadi. Kita tengok kenapa orang ni tuan-tuan rasa macam hebat dia, sebab dia banyak kekayaan. Kita nak akan ukur di situ. Kenapa? Kerana perniagaan dia maju, cawangan dia banyak. Tuan-tuan akan lihat perniagaan dia lebih hebat. Begitu penilaian tuan-tuan. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila seorang memilih kekufuran, hilanglah segala nilai tadi. Tuan tadi betul, seorang tadi masih lagi bernilai dengan nilai yang kita ukur tadi, duit, pangkat dan sebagainya. Tetapi bila seorang tadi memilih kekufuran, orang itu langsung tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilainya itu mula hilang. Bila imannya tidak ada, hilanglah nilai tadi. Sama Yahudi, dia hebat, keilmuan mereka terselah. Siapa Yahudi? Ekonomi mereka hebat. Mereka ini adalah umat yang terpilih dulu. Tapi lihat setelah mereka memilih kekufuran, mereka jual keimanan, apa yang mereka dapat? Semuanya mereka hilang. Walaupun hari ini mereka macam menguasai ekonomi dunia hari ini, tetapi dengan cara pembohongan, dengan cara menipu, dengan cara menzalimi. Itu hari ini sebab tu berjaya. Kerana itu mereka akan gagal selama